This call is now being recorded. Okay, Assalamualaikum and good afternoon. So, untuk hari ni kita nak proceed with 6.3 Poisson distribution. So, last Monday kita dah masuk sikit lah untuk Poisson distribution. So, hari ni kita cuba habiskan 6.3 Poisson distribution. So, kita proceed dengan example yang ketiga. Emergency calls to an ambulance service are received at random times at an average of 2 per hour. Okay, so kita boleh kata lambda adalah bersamaan dengan 2. Calculate the probability that in randomly chosen 1 hour period, no emergency call received. So, macam saya cakap sebelum ni, kalau dia melibatkan masa ataupun melibatkan time, biasanya dia adalah Poisson. Okay, so dia adalah Poisson. So the first question is, dia kata no emergency call are received. So maksudnya kalau you tengok dia kata average dalam masa 1 jam dia akan dapat 2 kali panggilan ataupun emergency call. So berapakah probability dia dapat no emergency call? So maksudnya memang tak ada call. So kita akan letak sebagai x is equal to 0. So x is equal to 0. So kita akan gunakan formula Poisson. Eksponen negatif lambda darab dengan lambda kuasa x bahagi dengan x faktorial. So eksponen negatif lambda. So lambda lah 2. So 2 kuasa x bahagi dengan 2 faktorial. Saya akan dapat jawapan dia 0.0677. Can be probability exactly 1 call is received in the first half hour and exactly 1 call is received in the second half. So maksudnya dalam masa 1 jam tu, dalam masa setengah jam dia akan dapat 1 call and lagi setengah jam tu pun dia akan dapat 1 call. So yang ni kita boleh kiralah dia sebagai probability of x sama dengan 2. Ya ke? Ataupun pasang faktorial. Oh ya kan, sorry. Pasang faktorial adalah 1. Okay, so exactly 1 call received in the first half hour and exactly 1 call is received in the second half. So yang ni mungkin kita boleh pecahkan dia kepada 2 bahagian lah. So ini adalah untuk 1 jam. So lambda bersamaan dengan berapa kalau setengah jam? So maksudnya kita kena bahagi dengan 2 lah. So kita boleh kata lambda adalah bersamaan dengan 1. So x sama dengan 1 adalah bersamaan dengan eksponen negatif 1 darabkan dengan
1 kuasa 1 bahagi dengan 1 faktorial. So ini untuk first half. Kita akan dapat 0.3679. Okay, and then disebabkan dia ada dua half, maksudnya first half and second half, jadi kita boleh darab je lah dengan 2. Ataupun kita tambah X sama dengan 1 tambah X sama dengan 1. So kita akan dapat jawapan dia 0.7358. Okay, so yang ni dia penting lah sebenarnya. You kena tengok dia punya lambda tu dia sama dengan berapa. So kebiasaannya memang kita kena modify kita punya lambda based on the question. So, kalau macam example sebelum ni kita kena darabkan dengan 5 kan sebab dia nak cari 5 minit. Tapi yang ni kita kena bahagilah dengan 2 sebab kita nak cari half first half and second half. Okay. And then Poisson ni dia sebenarnya dia lebih kurang sama je dengan binomial, di mana kalau number of trials tu terlalu besar, so calculation tu akan jadi lebih tedious ataupun banyak. Therefore a binomial, ni Poisson table is used instead. Okay. So kita boleh guna table jugalah. Kalau kita tengok dalam kamu punya table tu, so untuk page yang depan tu adalah binomial. Kalau kita tengok lagi dekat bawah-bawah tu ataupun dekat belakang tu, dia akan ada Poisson. So untuk baca table Poisson ni lebih mudah sebab kita hanya perlukan dua benda sahaja, iaitu lambda dengan R. Okay, so lambda ni dia punya lambda lah. Okay, and then R tu adalah dia punya X greater than or equal to R. So dia sama juga dengan binomial, dia hanya boleh baca kalau X greater than or equal to R sahaja. Selain daripada tu tak boleh nak baca dia punya table. So kalau nak baca kena tukarkan dulu kepada greater than or equal to R. Okay, so kalau kita tengok example, X is Poisson distributed by 5.5. So ni adalah dia punya lambda. So untuk A, probability of X greater than or equal to 5. So yang ni tak ada masalah, you boleh baca terus dia punya table. Okay, kalau kita tengok dia punya table, lambda 5.5. Kita tengok lambda 5.5, so dia ada 1.2, 3, 4, 5.5. Okay, nampak 5.5. So 5.5 dekat sini. And then dia punya R adalah bersamaan dengan berapa? 5 tadi 5. So maksudnya dia punya probability adalah 0.6425. Okay, 0.6425. Kosong point 6425. 0.642. Okay, so itu untuk baca table X greater than or equal to 5. So yang ni boleh directly lah. Tetapi untuk B, dia tak boleh sebab dia less than or equal to 5. Like I said, untuk baca table dia mesti greater than or equal to 5.
So yang ni kita kena tukar dulu kepada greater than, so dia akan jadi 1 minus probability of X greater than or equal to 6. Then bacalah table 6. So 6 dekat sini, jawapan dia lah 0.4711. 0.4711. 0.4711. Okay. And then C, probability of X is equal to 5. So yang ni kalau recommended untuk gunakan formula, lebih senang lah. Tapi kalau nak guna table juga, kita tolak je. X is equal to 5, tolakkan dengan X is equal to 6. Greater than. So yang ni kita dah cari dekat atas tu kan, 0.6425 tolak 0.5289. Dia akan dapat 0.1136. Okay, and then the probability of X less than 8. So yang ini kalau kita tukarkan kepada equal, dia akan jadi less than or equal to 8, dia akan jadi 7. So kalau dia macam ni, kita tengok satu tolak. Okay. So ni maksudnya daripada 3 sampai 7 kan. So 3 sampai 7, 3 sampai 7. So kita kalau nak tolak kan, okay, tolak X greater than or equal to 2. Okay. So nampaknya dia akan jadi 7 tolakkan dengan 2 lah. Kenapa? Sebab kita basically nak cari daripada 3 sampai 7. So untuk dapatkan area yang ini, kita kena tolakkan 7 tolakkan dengan 2. Okay, so kalau refer dekat table, so boleh tengok table masing-masing. Poison 5.5, R dia 7. Sorry. So akan dapat 0.9734 tolakkan dengan R sama dengan 7, 0.3140. So akan dapat 0.6594. Okay. Okay, so any question?
Kenapa ramai sangat tak datang ni ya? uh, A07, A07, A07 siapa A07 Adriana kan gitu kan? Ya, sir. Boleh panggil tak ni? Ramai ni tak ada. Ariandi tak ada. Ariandi ada? Ariandi. Okay, sir. Jonel ada? Tak ada. Apa lagi? A08. 08. Airil ada Airil? Tak ada. Natalie tolong panggil. Natalie ada tak kat sini? Ke dia pun tak ada? Ada. Ramai yang tak ada. A09. Syakir ada Syakir? Syakir ada? A09. 9. Jonel share device dengan saya, sir. Apa lagi A09 siapa Define. Ya, sir. Tengok siapa yang tak ada ni panggil. Okay. A22. A22. A22 ada kot. Siti ada. Syamila pergi hospital. Baru nak bagi tahu. Kamu kalau pergi hospital ke apa ke, pergi tolonglah bagi tahu. Susah sangat ke nak bagi tahu. Pegang phone 24 jam. Nak bagi tahu saya sakit pun susah. Okay. So next, so inilah soalan yang sama lah. Okay, soalan yang sama. So now we go to the question berbentuk ayat ataupun situasi. So the question is the number of breakdowns in a particular machine occurs at a rate of 2.5 per month. Okay. So maksudnya mesin tu dia akan breakdown dalam rate 2.5 per month. So kita tahu ini adalah dia punya lambda. Assuming that the number of breakdowns follows Poisson distribution, find the probability that. Okay, so ini adalah Poisson. So kena denote lah. Okay, ni adalah untuk satu bulan. Okay, sebab dia kata per month. So the first question is find the probability that more than 3 breakdown occur in a particular month. So kalau more than X more than 3. More than dia tak ada equal kan? X greater than 3. So kalau kita tukarkan kepada greater than or equal to 4. So yang ni boleh baca table. So boleh refer lah table masing-masing 2.5. Lambda 2.5 R sama dengan 4. So akan dapat 0.2424. Okay. So untuk Poisson ni dia punya table dia senang je lah. Lambda sahaja dengan R. Okay, and then B kita ada less than. Okay, kurang daripada 10 breakdown. X less than 10. Tapi dia kata dalam 3 bulan.
Okay. So dalam 3 bulan. So maksudnya tak boleh guna lambda yang lama lah. Kita kena guna lambda yang baru. So lambda new adalah bersamaan dengan 2.5 darabkan dengan 3. Sebab dia 3 bulan. So akan jadi 2.5 darabkan dengan 3. So dapatlah 7.5. Okay, tapi yang ni less than 10. So tak boleh nak baca table lah. Kita kena tukarkan kepada greater than. So bila tukar jadi greater than, dia akan jadi berapa? 1 tolak probability of x greater than or equal to 10. Okay, and then boleh baca table lah. 10 R, lambda dia 7.5. 75 R sama dengan 10. Akan dapat 0.2236. Okay, and then C, exactly 3 breakdown occurs into months. So kalau 2 months, lambda yang baru adalah bersamaan dengan berapa? 2.5 darabkan dengan 2 lah. Itu sama dengan 50 kan. So kalau exactly 3, x is equal to 3. So kalau exactly equal lah maksud dia. So kalau equal saya suka guna formula. Eksponen negatif lambda darabkan dengan 5 kuasa 3 bahagi dengan 3 faktorial. So tekan je lah kalkulator, negatif 5 darab 5 kuasa 3 bahagi dengan lebih kurang 0.1404. Okay. So untuk Poisson ni dia kena berhati-hati sikit sebab kita punya lambda tu dia boleh berubah. So dia boleh berubah daripada tengoklah kalau darabkan dengan berapa yang diperlukan. Okay. Okay. So itu adalah contoh-contoh untuk Poisson distribution. So, untuk Poisson distribution dia punya lambda dia memang sampai 10 lah. Sampai 20. Sampai 30. Okay, so lambda dia sampai 30. So most probably kamu punya soalan memang lambda dia sampai 30 je lah. Maksudnya tak lebih daripada 30. Okay. Okay. Then kita masuk kepada mean and variance. So dalam Poisson pun kita ada mean dengan variance lah. Sama juga dengan binomial. Dia ada mean dengan variance. Cumanya untuk mean and variance Poisson ni dia sangat-sangat unik sebab dia punya mean dengan variance dia adalah sama. Okay. So kalau you tengok dia punya mean adalah bersamaan dengan lambda. So lambda tu adalah dia punya mean and lambda tu juga adalah dia punya variance. Okay. So dia sama. Dia punya mean dengan variance dia adalah sama. So let's say kita ada X Poisson 1.8, find the mean and the variance of X. So kita tahu ini adalah dia punya lambda. So basically lambda adalah sama dengan 1.8 and variance pun adalah 1. Okay. Tapi jaranglah dia tanya mean and variance untuk Poisson sebab dia sangat-sangat senang. Okay. Dia adalah benda yang sama. Okay, X is Poisson distributed by lambda and the standard deviation is 3. Find the value of lambda. So standard deviation adalah 3. So kita tahu standard deviation ni adalah bersamaan dengan punca kuasa
variance. So untuk cari dia punya variance, sebab variance kan sama dengan lambda. So kita kena kuasakan dua lah. So kita akan dapat dia punya variance adalah bersamaan dengan 9. Therefore, lambda adalah bersamaan dengan 9. Okay, sebab dia sama. Variance dengan lambda dia sama. Okay. Boleh? Tak tambah pun ni. Okay. Next example, an average of books sold at a bookshop per week is 10. So this one is our lambda. Find the probability that 5 books are sold at the bookshop per week. So dia adalah X Poisson distributed by 10. So ini adalah untuk seminggu. So the first question ni, find the probability that 5 books are sold. So maksudnya X is equal to 5 per week. So lambda dia tak kacau lah. So kita akan gunakan lambda 10. So yang ni gunakan formula eksponen negatif lambda darabkan dengan lambda kuasa X bahagi dengan X faktorial. Okay, so tekan je kalkulator eksponen negatif 10 darab 10 kuasa 5 bahagi dengan 5 faktorial. Okay, so make sure you punya ni betul lah. Faktorial tu you tekan betul. So you akan dapat 0.037. Okay, and then B kita ada the probability that less than 4 books. So X less than 4. In a way, so sama juga dia tak kacau kita punya lambda, so boleh guna lambda yang sama. Cumanya kalau nak baca table, kita kena tukarkan kepada greater than. So kalau greater than, dia akan jadi 1 minus probability of X greater than or equal to 4. So boleh baca table, lambda sama dengan 10. Lambda sama dengan 10, X, R sama dengan 4. So yang ni saya nak tanya orang lah. Nak tanya Siti. Siti ada? Siti Nur Razlina. Ada sekejap ya. Okay, berapa PX greater than or equal to 4? Lambda 10, R 4. Uh, 0.9897 sama dengan 0.0103. Okay, betul. So yang lain pun kalau boleh, kalau boleh kena try lah buat sama-sama supaya dapat tahu macam mana nak cari menggunakan table. Okay, see the probability that more than. So kalau more than dia tak ada equal, tapi kita kena guna lambda yang baru sebab kita punya lambda sekarang jadi 2 minggu.
So lambda new dia akan jadi 10 darabkan dengan 2 lah. So dia akan jadi 20. So yang ni dia akan jadi x greater than or equal to 8. Okay, so yang ni saya nak tanya. Nur Syahadah binti Jamal. Okay, ni adik saya sebenarnya. Syahadah ada? Ada sir. Okay, berapa x greater than or equal to 8? Lambda 20. 0.9992. Sekejap. Lambda 20 R sama dengan 0.992. Okay, betul. Ada lagi tak soalan? Oh, ada lagi. Okay. Tak. Okay. Next. Life insurance bla bla bla, 3 life insurance per week. So ni adalah dia punya lambda. So nampak je keyword dia biasanya average lah. Kalau you perasan tadi soalan tadi kebanyakan dia gunakan average. So kenapa average tu adalah lambda? Sebab average tu adalah mean kan. Mean sama dengan average kan. So dia adalah lambda. So untuk Poisson ni dia senang je sebab dia ada satu maklumat je. Kalau ada satu maklumat tu and then dia ada masa, itu adalah Poisson. Okay, sebab dalam exam dia tak bagi tahu ni Poisson ke binomial ataupun normal. Nanti kita belajar normal lagi lah. Ada 3 possibility lah distribution dekat sini. Jadi you kena pandai tangkap soalan tu. So yang inilah untuk 1 minggu. By using Poisson distribution, so kalau dia bagi tahu tu okey lah. Kalau dia tak bagi tahu tu yang susah. Calculate the property that in a given week he will sell some policies. So apa maksud some policies? Apa maksud some policies? Dalam masa 1 minggu dia akan jual some policies. Some policies. Some policies. Okay, so ni KIV dulu. Dia tak faham apa maksud some. Some tu sedikit kan? Beberapa kali se. Yelah, tapi nak tulis berapa? Beberapa polisi. Beberapa itu berapa? Jadi kita nak consider semua. Some policies. So dalam seminggu dia jual dia jual 3 insurans. Berapakah dia akan jual some policies? Mungkin dia kita consider 3 kot. Okay, tak apalah. Nanti saya check balik. Tapi katalah dia consider sebab dia kata average 3. So kita assume dia seminggu dia jual 3 life insurance lah. Nanti saya confirmkan balik. Tapi kalau kita assume dia jual 3, so dia akan jadi eksponen negatif lambda. Lambda kuasa X bahagi dengan 3 faktorial. Eksponen negatif. So akan dapat 0.224. Okay, so yang ni tak sure lah tapi I think betul kot. Okay, and then B, 2 or more policies but less than 5.
So yang ni dia nak yang macam ni. 2 ataupun lebih. 2 ataupun lebih. 2 ataupun lebih. But less than 5. So ni lah maksud dia. 2 or more policies but less than 5. Kalau kita tukar dia akan jadi 2 less than or equal to 4. So dia akan jadi, so kalau nak baca table, dia ada 2 lah. Kalau you nak guna formula, dia akan jadi X sama dengan 2 tambah 3 tambah 4. So ni kalau guna formula. Tapi kalau nak baca table, dia akan jadi X greater than or equal to 1 tolak X greater than or equal to 4. Clear? Betul lah. Terbalik, sorry. 2 tolakkan dengan 5. Okay. So kenapa jadi macam ni? Sebab basically kita nak cari 2 sampai 5. Okay, tapi 5 ni dia tak termasuk. So bila dia tak termasuk, so X greater than equal to 2 ni adalah daripada sini sampailah hujung. Okay, lepas tu kita nak buang yang bahagian sini. Sebabnya kita nak dapatkan area yang sini. Okay, sebab tu kita tolakkan X greater than equal to 2 tolak X greater than equal to 5. Dan barulah kita baca table. So lambda dia 3. R dia 2 dengan 5. Kosong 0.8009 tolak 0.1847. Akan dapat 0.616. Okay, and then C, assuming that there are 5 working days per week, what is the probability that in a day he will sell 1 policy? Assuming there are 5 working days per week, what is the probability that in a day he will sell 1 policy? Oh, okay. So maksudnya lambda ni dia akan jadi lambda yang baru lah. Sebab yang lambda ni adalah untuk 5 hari. Lambda sama dengan 3 ni adalah untuk 5 hari. So lambda yang baru dia akan jadi sama dengan berapa untuk 1 hari. So dia kena bahagi dengan 5 lah. So dia akan jadi 3/5. Ataupun bersamaan dengan 0.6. Okay. Okay, saya ulang balik. Dia kata assuming that dalam 1 minggu kita ada 5 hari, so berapakah probability dan dia akan jual 1 polisi?
Okay, dalam satu hari dia akan jual satu polisi. So lambda ni adalah untuk 5 hari sebabkan lambda 3 ni untuk seminggu. So seminggu dia assume ada 5 hari. Tapi dia nak kira berapa lambda dia untuk satu hari. So untuk satu hari, so you tengoklah 5 nak pergi 1 kita kena bahagi dengan berapa? Kita kena bahagi dengan 5 lah kan. 5 bahagi dengan 5 dapat 1. Sebab tu yang ni 3 ni pun kita bahagi dengan 5. So 3/5 dia akan jadi sama dengan 0.6. Sebab kita nak baca table, kita kena tahu dalam bentuk perpuluhan lah. So kita nak cari probability of X sama dengan 1. So ni eksponen negatif lambda darabkan dengan 0.6 kuasa X bahagi dengan X faktorial. So akan dapat lebih kurang 0.00149. Okay, 0.00149. Okay, lagi tak? Dah habis lah, itu je. Okay, so dah habis lah untuk Poisson distribution. So habis Poisson, maka habislah chapter 6. So next week, kita akan masuk chapter 7, normal distribution. Betul lah, okay. So next week kita akan masuk normal distribution.